macam mana bermula dia akan menyebabkan kita akan dia panggil dalam pemikiran dalam mantik dia panggil tasalsul. Mana berterusan saja kita akan bertanya Allah itu menjadikan siapa yang menjadikan Allah. Kalau ada yang menjadikan Allah tu siapa yang menjadikan Allah itu? Siapa pula yang menjadikan Allah? Jadi soalan tidak akan berakhir. Jadi dia dalam pemikiran kita manusia kita mesti bermula dengan yang pertama. Jadi yang pertama itulah yang kita panggil sebagai Tuhan ataupun wajib, wujud yang wajib. Dengan wujud yang wajib itulah akhirnya ada wujud-wujud yang lain seperti kita ni. Kita ni semua dipanggil mungkin wujud yang hanya boleh ada dan boleh tiada kan. Jadi ketuhanan itu penting sekali. Dan yang ada lagi dua nanti kita mungkin bicara selepas ini tentang kerasulan dan hari akhirat wajib. Baik, kita akan bincang lagi kan Mona. Dan sambil-sambil itu kita masih lagi jemput anda untuk hantarkan soalan, pertanyaan menerusi di beberapa platform media kita Mona. Ya betul. Hantarkan melalui WhatsApp konti 011290040004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini beri khas sekali lagi kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Apa kesimpulan orang ini? Awak nak tahu tak? Orang mukmin yang hebat itu dia meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya. Bukan dah kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai jadi alim. Bukan dah alim baru berdakwah. Dia beramal sampai ikhlas. Bukan dah ikhlas baru nak beramal. Pokok pangkalnya, kalau nak buat apa pun yang mendatangkan kebaikan, jangan bertangguh. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada Nabi dan Rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Menciptai Nabi SAW bukan seperti menciptai anak-anak dan juga ibu bapa kita. Kerana dia memerlukan kepada ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk kita mengenal Nabi. Apabila dah kenal, barulah hadir perasaan yang disebutkan sebagai mahabbah. Perasaan yang disebutkan sebagai kasih dan juga sayang kepada Nabi. Jadi mengenal Nabi memerlukan kepada ilmu. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat kita adalah fokus kepada insan itu dalam aspek yang roh. Sebab hari ini dalam dunia hari ini, hari ini yang kita Mati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalau nak ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya jadi inspirasi Euforia Islami. Inspirasi Euforia Islami hanya di Radio Suku Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini bersama rancangan Fas'aluna, tanyalah kami bersama yang berusaha Dr. Muhammad Khalid Muhammad
Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ya, betul. Kita sedang berbincang dengan tajuk memperkukuh akidah sebagai teras agama, dan kita masih lagi untuk boleh bawakan pertanyaan dan juga perbincangan dari sahabat-sahabat kita. Anda boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen. Ya, dan untuk waktu ini ada lagi bersama Dr. Farid. Dan sekarang kita ambil soalan. Kita sambung kembali bersama Dr. Silakan Dr. Okey, terima kasih. Mungkin kita boleh sambung lagi lah minggu depan. Ya, insyaAllah. Banyak poin yang diuraikan. Jadi saya hari ini bagi rangka besar ya. Tentang Tuhan itu penting sekali. Kerana hari ini tanpa kefahaman dan keyakinan dan ilmu yang benar tentang ketuhanan itu, ramai nanti akan keliru dalam dia punya pemikiran dan juga tindak tanduk dia juga. Misalnya dia mungkin kata dia beragama, tapi tindak tanduknya kadang-kadang seolah-olah macam Tuhan itu tidak ada kan. Dia yakin kepada benda lain, malam misalnya kan. Dia minta daripada orang lain dan lebih dia minta kepada Allah SWT kan. Tapi dia tak rasa Tuhan itu ada, dan dia tak rasa Allah itu yang memberikan segala-galanya kepada. Sebab mungkin dari sudut kefahaman akidah itu tidak sempurna. Sifat-sifat Tuhan itu dia tak belajar dengan sempurna kan. Kalau kita belajar dengan sempurna, dia akan memberi kesan pada akhlak kita. Saya beri contoh satu je. Kalau huraian ulama kita tu tentang sifat basar Tuhan, sebab melihat Tuhan itu, Ibn Al-Ghazali selalu mengatakan Allah itu melihat walaupun ada semut hitam di atas batu hitam di tengah-tengah padang pasir di malam yang gelap. Itu cara tamsilan itu dibuat supaya kita ni benda hitam antara rambut kita. Kadang-kadang tak nampak dah, semua dia tak rambut. Tapi tak nampak dah kan. Ini katakan dia di atas batu hitam tengah-tengah padang pasir di malam yang gelap. Orang pun tak nampak, tetapi orang tak nampak. Kalau ada satu daun yang jatuh gugur sekarang ini di hutan Afrika sana tu sedang jatuh, itu adalah ilmu Allah Ta'ala. Jadi dengan begitu, apa benda yang kita boleh sembunyikan dari Allah Ta'ala, tak ada benda yang kita boleh sembunyi dari Allah Ta'ala. Jadi kan dengan itu akhlak kita lebih dan baik. Rasa berhati-hati, itu takwa tu sentiasa sahaja merasakan Tuhan yang merhatikan kita dalam segala tindakan kita. Itu contoh lah dari banyak lagi sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita perlu kita belajar secara keseluruhan, insyaAllah. Kita boleh, we can do science, dia kata kan. So we don't need orang daripada padang pasir abad ke-7 nak mengajar kita tentang kehidupan. Itu cara dia kadang-kadang sinis. Tak ada agama lah, tak ada agama, khususnya agama Islam lah kalau merujuk kepada itu. Tetapi kita mengatakan bahawa betul dengan akal yang kita ada ni kita boleh meneroka macam-macam ilmu dan juga realiti dan juga alam sekeliling kita. Tetapi hal-hal berkaitan kebenaran Tuhan, kebenaran hidup, tentang akhlak, apa yang baik, apa yang buruk, itu jawapan terakhirnya bukan letaknya kepada kekuatan akal kita. Sebab itu manusia masih memerlukan agama, Nabi datang antara seluruh umat, seluruh kaum untuk menyampaikan kebenaran berkaitan dengan hal-hal yang tinggi seperti hakikat wujudan dan hal-hal yang bersifat akhlaki
soalan-soalan yang kita dapat di platform media sosial kita mana? Ya, ada di WhatsApp konti 0112940404 dan di FB Live Hikmah FM di YouTube Iki Media. Baik, kita ada satu soalan pun yang sahabat kita bertanya. Bila kita tidak memikirkan tentang zat Allah itu secara mendalam, bukankah itu menghalangi kesempatan diri sebagai seorang manusia yang sentiasa ingin tahu? Bagus soalan itu, Syafiq. Betul, bahawa kita dikena bersifat ingin tahu, mesti mencari jawapan terhadapnya. Tetapi ada benda yang jawapannya macam tidak ada. Dan Syaril janganlah kita terlalu bersenang-senang nak. Tapi kita memikirkan dan kita ilmu itu tidak diberikan oleh Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang boleh ikuti kita di Facebook dan juga di YouTube. Jangan lupa anda boleh sama-sama ulang kaji dapatkan semula rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami di Facebook Latiful FM dan juga di YouTube Team. Share banyak-banyak supaya dapat manfaat kepada orang lain juga. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Infurian Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini, teruskan bersama kami di Inspirasi Infurian Islami. Allahumma salli ala Muhammad. Engkaulah cahaya sinar harapan yang membawa rahmat ke seluruh alam. Ya Nabi Allah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habib Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam
تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Inspirasi Informasi Islam 10 Hijri. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izzi Prihatin. Apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Hadiahkan pahala berpanjangan kepada kedua orang tua dengan menyumbang melalui projek Baitul Surau di pedalaman. Layari www.yayasanizziprihatin.org untuk maklumat lanjut. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini, 24 Safar 1444 Hijrah bersamaan 21 September 2022. Kanga Alustar 7.17 malam, Pulau Pinang 7.16, Ipoh 7.14, Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam 7.12, Seremban 7.10, Bandar Melaka 7.9, Johor Bahru 7.3, Kuantan 7.6, Kuala Terengganu 7.5, Kota Baru 7.9, Miri 6.22 petang, Kuching 6.38, Lahad Datu 6.4, Tawau 6.8, Kota Kinabalu 6.15 petang. Pengumuman azan maghrib itu tadi dibawakan khas oleh Yayasan Izzi Prihatin. Melihat kebahagiaan dunia ini dengan bersedekah. Pulau pahala berpanjangan dengan membantu pulau-pulau kami di pedalaman melalui program Infinity Jariah. Layari www.yayasanizziprihatin.org untuk maklumat. Yayasan Izzi Prihatin, kebajikan tak bersepadan. Apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah